Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi tuan-puan, pada malam ni kita akan teruskan perjuangan kita dalam KBR Jahiz, dan pada malam ni kita akan sentuh dua pelajaran sahaja, iaitu pelajaran 24 dan juga pelajaran 25. Baik, tanpa kita buang masa, kita baca terus ataupun kita terus masuk kepada pelajaran 24, kemudian kita pergi kepada pelajaran 25. Kemudian selepas itu kita akan simpulkan sedikit topik-topik yang kita dah pelajari sebelum ini berkaitan dengan ayat penyata dan juga ayat nafi. Baik, kita baca sama-sama tuan-puan. Ayat nafi. Sekejap tuan-puan. Baik. Ayat nafi tuan-puan, menafikan ayat penyata yang tidak menggunakan fi'il sebagai salah satu unsur ayat. Kita nak belajar dalam pelajaran 24 ini cara untuk menafikan ayat penyata, tapi ayat penyata tu tidak menggunakan fi'il sebagai salah satu unsur dalam ayat tersebut. Dalam erti kata lain, kita nak menafikan ayat penyata yang mana dalam ayat itu tak guna fi'il. Baik. Kita baca nombor 1, tapi nombor 1 ni sebenarnya adalah petikan daripada pelajaran 18. Baik, kedua, ayat penyata yang tidak menggunakan fi'il sebagai salah satu unsur ayat. Ayat penyata yang tidak menggunakan fi'il sebagai salah satu unsur ayat juga tidak terlepas daripada unsur masa seperti jenis yang pertama tadi. Buat masa sekarang, saya bahagikannya kepada dua. Nombor 1, menceritakan sesuatu yang telah terjadi pada masa sebelum ayat diucapkan dan masih lagi terjadi di saat ayat diucapkan. Baik. Jadi kita tengok di sini, ayat jenis ini sesuatu yang telah terjadi pada masa sebelum ayat diucapkan. Maknanya kita kena sentiasa bila kita bercakap berkaitan dengan masa dalam membina ayat ini, yang paling penting kayu ukur kita yang tengah ini adalah waktu ayat diucapkan. Okey? Waktu ayat diucapkan. Kenapa dia terkeluar tu? Sekejap tuan-tuan. Okey. Jadi waktu ayat diucapkan paling penting. Kita kena ingat. Waktu ayat diucapkan adalah kayu ukur kita dalam menentukan nak guna fi'il yang mana dan nak guna struktur ayat yang bagaimana. Baik. Jadi kita tengok nombor 1 kat sini. Ayat ini kita nak cerita sesuatu yang telah terjadi sebelum ayat diucapkan. Sebelum ayat diucapkan, benda tu dah macam tu. Dan dia masih lagi terjadi saat ayat diucapkan. Baik. Sebagai contoh, kita dengar orang cakap dekat kita, lelaki itu ketua di sini. Dia cakap kepada kita, lelaki itu ketua di sini. Daripada sini, sekali tengok ayat ini, kita tak nampak unsur masa dalam ayat ni. Kan? Mana unsur masa? Kalau sekali tengok. Tetapi sebenarnya dalam ayat ini ada unsur masa. Bila orang cakap dekat kita lelaki itu ketua di sini, maksudnya semasa ayat itu diucapkan, lelaki itu adalah seorang ketua. Dan sebelum ayat ini diucapkan, sebelum ayat lelaki itu ketua di sini diucapkan, dia juga memang dah seorang ketua. Jadi sebelum ayat itu diucapkan, dia dah ketua, dan masa ayat diucapkan,
dia juga masih seorang ketua. Jadi sebenarnya ayat ini walaupun tak ada fi'il dalam ayat ni tuan-puan. Kita tengok ar-rajulu kata nama, rais kata nama, huna pun kata nama. Tak ada fi'il dalam ayat ni. Tapi walaupun tak ada fi'il, still ada unsur masa. Ini yang kita kena ingat dengan baik. Baik. Ayat yang Ahmadu maridun. Ahmad marid. Ahmadu maridun. Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Bila orang cakap ayat Ahmad sakit, maksudnya semasa ayat tu diucapkan, Ahmad tengah sakit lah. Dan sebelum dia cakap Ahmad sakit, pun Ahmad telah sakit. Baik. Walidi tabib. Ada orang cakap ayah saya seorang doktor. Bila dia cakap ayah saya seorang doktor, of course lah masa dia tengah cakap ayat tu, ayahnya adalah seorang doktor. Dan sebelum dia cakap ayat itu pun, ayahnya juga ialah seorang doktor. Ana fil bait. Saya berada di rumah. Bila orang cakap saya berada di rumah, sudah tentulah semasa ayat ini diucapkan, dia sedang berada di rumah. Dan sebelum dia cakap ayat ini pun, dia juga telah berada di rumah. Dia dah ada kat rumah dulu, barulah dia cakap saya berada di rumah. Baik tuan-puan. Jadi kat sini kita nampak ayat yang tidak ada fi'il pun sebenarnya mempunyai unsur masa. Persoalannya sekarang ialah macam mana kita nak menafikan ayat seperti ini. Baik. Macam mana kita nak nafikan ayat yang tidak mempunyai unsur, ayat yang tidak mempunyai fi'il ini? Baik. Apa yang kita akan pelajari sekarang ialah kaedah menafikan ayat-ayat di atas. Bagi menafikan ayat di atas, kita perlu gunakan satu perkataan yang berbunyi laisa. Kataan ini ialah fi'il. Jadi bila kita nak nafikan satu ayat penyata yang menunjukkan masa sekarang, kita gunakan laisa. Fi'il laisa adalah fi'il madhi yang tidak mempunyai bongkah mudhari' dan fi'il amar. Jadi satu fakta berkaitan dengan laisa yang kita kena simpan dengan baik ialah laisa ini adalah satu fi'il. Dan dia adalah bentuk fi'il madhi. Dia tak ada bentuk fi'il mudhari' dan dia tak ada bentuk fi'il amar. Baik. Bila sebut fi'il madhi, maka sudah tentulah ia tidak terlepas daripada perubahan-perubahan simbol perujukan diri. Perubahan-perubahan simbol perujukan diri. Okey, bila sebut fi'il sudah tentulah macam tu. Semua fi'il pun boleh berubah-ubah bentuk dia seiring dengan berubahnya kata ganti nama diri yang ada di dalam perkataan tersebut. Baik, bila sebut laisa, maka dalam tu ada makna huwa. Bila sebut laisat, dalam tu ada makna hiya. Bila sebut lasta, dalam tu ada makna anta. Bila sebut lasti, dalam tu ada makna anti. Bila sebut lastu, dalam tu ada makna ana. Bila sebut lasna, dalam tu ada makna nahnu. Baik. Aturan seterusnya berkaitan ayat nafi yang menggunakan laisa. Okey, aturan yang pertama kita tahu laisa adalah fi'il madhi dan guna dia bila kita nak guna dia, kita guna dia bila kita nak menafikan ayat penyata yang menunjukkan masa sekarang yang tidak ada fi'il dalam dia. Okey? Pertama sekali itu kita kena tahu jenis ayatnya dan perkataan laisa adalah fi'il madhi. Bila dia fi'il madhi, of course lah dia boleh berubah-ubah bentuk. Seterusnya, ialah subjek bagi ayat yang bermula dengan laisa mesti berbaris dhammah. Dan predikatnya macam biasalah. Predikat, kalau kata nama jadi predikat, tak boleh ada alif lam dan dia berbaris fathah. Satu aturan yang sangat penting berkaitan dengan predikat, tak kiralah predikat mana-mana pun, asalnya predikat tak ada alif lam.
Ini yang kita kena anggap macam satu benda yang tak kena bincang dah. Okey? Satu benda yang tidak perlu diperselisihi lagi. Bila kata nama tu jadi predikat, maka of course tak perlu alif lam. Yang kita kena bincang adalah baris predikat itu sahaja. Baris predikat itu sahaja. Baik. Laisa ar-rajulu ra'isan huna. Lelaki itu bukan ketua di sini. Lelaki itu bukan ketua di sini. Maksudnya, semasa ayat ni diucapkan, lelaki itu bukan ketua, dan sebelum ayat ni diucapkan pun, lelaki itu bukan ketua. Laisa Ahmadu maridan. Ahmad tidak sakit. Maksudnya, masa ayat ni diucapkan, Ahmad tak sakit. Dan sebelum ayat ni diucapkan pun, Ahmad tak sakit. Laisa walidi tabiban. Laisa tabiban. Bapaku ataupun ayahku bukan seorang doktor. Maksudnya, semasa ayat ni diucapkan, ayah aku bukan doktor, dan sebelum ayat ni diucapkan pun ayahku bukan seorang doktor. Lastu fil bait, maksudnya sekarang saya tidak berada di rumah. Baik tuan-tuan. Sekarang bagaimanakah penggunaan perkataan laisa di dalam ayat? Kita pergi kepada nombor 5. Kita pergi kepada nombor 5. Nombor 5 ini penting sebab kita akan analisis balik ayat-ayat yang kita belajar ataupun yang kita tengok dalam nombor 4 tadi. Baik. Subjek ar-rajulu. Okey, ar-rajulu subjek. Predikatnya ra'isun. Kedua-dua subjek predikat berbaris dhammah. Perkataan ra'isun ditanwinkan sebab tidak ada alif lam. Kenapa tak ada alif lam? Sebab dia adalah predikat. Baik. Ahmadu maridun. Kedua-dua subjek dan predikat baris dhammah. Okey. Kita kena bayangkan ayat ini susunan dia macam ni. Susunan dia adalah seperti ini. Ar-rajulu ra'isun Ahmadu maridun walidi tabibun ana fil bait. Ataupun kita buat macam ni. Okey. Tak dapat. Sekejap Okey. Kita nak bagi nampak ayat ini. Kenapa tak boleh paste? Bismillah. Okey, tak apa. Sebabkan dia tak boleh paste, ikut dia. Okey, so ayat ini tuan-puan, yang saya nak cakap tadi, susunan dia macam ni. Ar-rajulu, kita tulis sebelah kanan ni. Ar-rajulu ra'isun. Yang ni pula ayatnya Ahmadu maridun. Ataupun lebih baik kita buat macam ni tuan-puan. Kita fokus balik kepada ayat ini. Kita bincang di sini. Baik. Kita nak analisis ayat ni tuan-puan. Okey, kita nak analisis ayat ni dari sudut subjek dan juga predikat. Kita dah tengok sebelum ni apakah yang dimaksudkan dengan subjek, apakah yang dimaksudkan dengan predikat. Subjek, kita cakap bahasa kampung kita lah. Dia watak utama dalam ayat tu. Ayat tu cerita pasal, ayat itu cerita tentang dia. Predikat pula adalah cerita tentang subjek. Baik. Dan kita dah tengok aturan berkaitan dengan predikat. Predikat pertama sekali, aturan paling penting berkaitan dengan predikat. Ada dua aturan berkaitan dengan predikat tuan-tuan. Satu, dua. Yang ni kita dah belajar sebelum ni dan kita dah ulang beberapa kali.
Pertama sekali berkaitan dengan predikat adalah predikat tak boleh apa tuan-puan? Tak boleh ada Islam. alif lam. Baik, terima kasih tuan. Yang kedua, selain daripada tak boleh ada alif lam, dari sudut baris pula, dia berbaris Fathah. Domah. berbaris dhammah. Ini asal bagi predikat. So predikat ini memang dipenuhi syarat lah. Tak ada alif lam, baris dhammah. Yang ni pun, predikat ini pun tak ada alif lam, berbaris dhammah. Predikat ini pun tak ada alif lam dan berbaris dhammah. Yang ini predikatnya ini. Tak apalah, yang itu kita akan belajar di akhir bulan ini insyaAllah. Ataupun di awal bulan hadapan. Berkaitan dengan satu topik yang dinamakan sebagai khabar. Baik tuan-puan. Jadi di sini kita nampak aturan berkaitan dengan predikat, of course lah tak ada alif lam, dan barisnya berbaris dhammah. Cuma ayat-ayat ini tuan-puan tidak dimasuki laisa. Kalau dimasuki laisa pula, mari kita tengok macam mana. Laisa ar-rajulu ra'isan huna. Mana predikat dalam ayat ni tuan-puan? Ra'isan adalah predikat. Laisa Ahmadu maridan. Mana predikat dalam ayat ni? Maridan. Laisa walidi tabiban. Mana predikat? Tabiban. Lastu fil bait. Predikat dia still samalah, fil bait. Jadi kita nampak ayat yang bermula dengan laisa ni, predikatnya macam biasa tak ada alif lam, cuma baris fathah. Barisnya adalah baris fathah. Kat sini mana baris? Kat sini mana baris? Kat sini barisnya tak perlu dibincangkan lah. Sebab dia bukan satu perkataan. Baris tu hanya akan nampak kalau predikat tu adalah satu kata nama. Tapi di sini frasa, dua perkataan ini kita panggil frasa. Frasa yang menjadi predikat, yang mana kita akan belajar secara detail nanti berkaitan dengan predikat ataupun dalam nahwu dinamakan sebagai khabar. Okey. Baik. Berkaitan dengan predikat kata nama. Baik tuan-puan. Nombor 6. Apabila dimasuki laisa, maka aturan baris predikat akan berubah dari dhammah kepada fathah. Seperti yang dapat dilihat dalam perkara 5 di atas. Itu sahaja yang berubah. Adapun bahagian lain semuanya kekal sama. Ingat, pelajaran ini adalah nafi untuk ayat kedua. Sila teliti pelajaran ke-18. Lihat ayat penyata dan ayat nafi dalam jadual di bawah. Ayat kedua. Apa maksud ayat kedua ni tuan-puan? Kita tengok balik pelajaran 18. Ayat jenis yang kedua. Ayat yang pertama, ayat jenis yang kedua, iaitu ayat yang tidak menggunakan fi'il sebagai salah satu unsur ayat. Ayat yang tidak menggunakan fi'il sebagai salah satu unsur ayat. Jadi, kita tengok ayat penyata dan juga ayat nafi. Sebelah kanan ayat penyata, sebelah kiri ayat nafi. Muhammadun talibun. Muhammad ialah seorang pelajar. Nak menafikan yang Muhammad adalah seorang pelajar, kita gunakan laisa. Ar-rajulu fi baitihi. Lelaki itu berada di rumahnya. Nak cakap lelaki itu tidak berada di rumahnya, kita cakap laisa ar-rajulu fi baitihi. Ana mudarrisun. Saya seorang guru. Macam mana nak cakap saya bukan seorang guru? Kita cakap lastu mudarrisan. Soalan, ana tu pergi mana tuan-puan? Kenapa tak guna laisa ana? Kerana ana sudah ada dalam lastu tu. Betul, tu menunjukkan kepada anak. Betul. Jadi dalam keadaan ini tak perlu dah ana. Tak perlu cakap laisa ana. Sebab kalau kita cakap laisa ana, dalam laisa tu ada dhamir apa tuan-puan? Huwa. Nah, so tak betul lah. Macam cakap saya telah pergi ke sekolah, kita cakap zahaba ana ilal madrasah. Dia jadi macam tu. Maknanya salah lah.
Tak boleh cakap macam tu. Jadi terus makna perujukan diri itu ada dalam bongkah perkataan tersebut. Lastu mudarrisan, ana tu dah ada dalam perkataan lastu. Nahnu fil madrasah, sekarang kami berada di sekolah. Lasna fil madrasah, kami tidak berada di sekolah. Baik tuan-tuan. Jadi itu sahaja pelajaran kita pada untuk pelajaran 24. Baik. Kita tengok beberapa ayat daripada pelajaran 24. Kita ambil ayat nombor 1 tuan-tuan. Kita ambil ayat nombor 1. Kita buat sama-sama. Ahmad bukan seorang guru. Oleh sebab itu, dia tidak hadir semalam. Kenapa kamu ingin berjumpa dengannya? Baik, mari kita buat satu-satu. Ahmad bukan seorang guru. Kalau kita nak cakap Ahmad seorang guru, kita cakap macam mana tuan-tuan? Laisa Ahmad mudarrisun. Mudarrisan. Okey. Laisa Ahmadu mudarrisan. Kalau kita cakap Ahmad seorang guru, kita cakap Ahmad mudarris. Kan? Ahmad mudarris. Ahmadu mudarris. Ini Ahmad seorang guru. Nak nafikan ayat ni simple saja. Kita cakap Laisa Ahmadu. Ini dia punya subjek, ini dia punya predikat. Predikatnya ada dua aturan. Pertama, tak ada alif lam macam biasa. Kata nama kalau jadi predikat, basically tak boleh ada alif lam. Baris dia pula macam mana tuan-puan? Baris fathah. Baris fathah. Laisa Ahmadu mudarrisan. Selesai. Ahmad bukan seorang guru. Ayat ni selesai dah. Oleh sebab itu, kita pun ambil, oleh sebab itu ni lidzalika. Kita pun tulis lidzalika. Tiru satu-satu baris. Lidzalika. Okey. Siap. Dia tidak hadir. Okey. Dia tidak hadir. Dia tak hadir ni bila tuan-puan? Bilakah yang dia tak hadir ni? Malam. Semalam. Dia tidak hadir ni berlaku semalam. Jadi, kita nak guna apa ni? Nak guna la ke lam ke? Lam. Kita gunakan lam. Mandi. Lam. Lepas lam tu nak sebut apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari'. Sukun belakang. Lam. Yahdur. Lam. Amsi. Yahdur. Yahdur semalam. Amsi. Amsi. Lidzalika lam yahdur amsi. Selesai. Sebab itulah dia tidak dapat hadir semalam. Baik. Di sini tuan-puan, satu pelajaran penting yang kita dah belajar pada minggu lepas, suka untuk saya ulang semula. Kita nak menafikan kehadiran itu berlaku semalam. Kita nak nafikan yang dia hadir semalam. Kita nak cakap semalam dia tak hadir. Kalau nak cakap dia hadir semalam, kita guna fi'il apa? Kita nak cakap dia hadir semalam, kita guna fi'il apa? Madhi. Tapi nak cakap dia tak hadir, adakah kita kena guna fi'il madhi? Tidak. Tak. Kita guna fi'il madhi, kita guna fi'il mudhari' Dengan dan disukun. sebelumnya ada lam. Okey? Jadi kalau orang tanya kita, ni nak nafikan benda yang semalam ni. Ni kita nak nafikan benda yang dah berlaku semalam. Kenapa kau guna fi'il mudhari'? Kita jawab, tak. Fi'il tu memanglah fi'il mudhari'. Tetapi orang Arab, bila dia nak menafikan perbuatan pada masa lepas, memang dia gunakan fi'il mudhari' tetapi sebelum dia ada lam.
fi'il mudhari' yang sebelum dia ada lam. Jadi kita kena ingat tuan-puan, lam ni satu perkataan yang penting tetapi dia dizalimi oleh kebanyakan pelajar bahasa Arab. Sebab bila tengok kamus, kita cari lam, any kamus, dia akan cakap kamus ke Melayu lah, Arab Melayu. Dia akan cakap lam, tidak. La pun tidak. Kedua-dua tidak. Tapi lam ini sering dizalimi dan digunakan pada tempat yang salah. Orang tak kenal dia. Orang kenal dia secara surface, permukaan saja. Orang kata lam maksudnya tidak. Sedangkan tak tepat. Dia bukan sekadar bermaksud tidak. Dia ni guna dia adalah untuk menafikan perbuatan yang berlaku pada masa lepas. Dan dia digunakan sebelum fi'il mudhari' sahaja. Tidak akan pernah tuan-puan jumpa lepas ini sepanjang pelajaran bahasa Arab selepas lam ada fi'il madhi. Tak ada. Lepas lam mesti fi'il mudhari'. Tapi walaupun fi'il mudhari' maknanya adalah penafian masa lepas. Orang tanya kita kenapa guna fi'il mudhari' untuk nafi masa lepas, kita jawab memang orang Arab guna struktur macam itu. Lam, lepas tu sebut fi'il mudhari'. Jadi daripada sini kita dapat nampak sebenarnya lam ini, kalau kita nak pergi lebih detail sikit lah, sembang kan. Lam ini dia mempunyai satu kuasa lah, kita sebut super power. Ataupun kita kata dia ni mempunyai satu fungsi mengubah petunjuk fi'il mudhari' itu. Fi'il mudhari' itu asalnya petunjuk masa sekarang dengan masa depan. Tapi lam ini dia mempunyai satu kuasa untuk mengubah fi'il mudhari' yang mempunyai perujukan sekarang dan masa depan jadi petunjuk masa lepas. Menafikan masa lepas. Ini tuan-puan akan jumpa nanti bila tuan-puan belajar subjek nahwu dan dalami lagi bahasa Arab selepas ini, tuan-puan akan jumpa fungsi lam ini adalah untuk mengubah petunjuk masa dalam fi'il mudhari' tersebut. Ini untuk menjawab persoalan kalau orang persoal kat kita, kenapa gunakan fi'il mudhari' untuk menafikan masa lepas. Sama sekali kita jawab, kerana memang orang Arab guna struktur macam tu. Kita orang bukan Arab, nak belajar bahasa Arab, tiru saja struktur mereka, jangan pandai-pandai fikir ikut logik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab lam itu memang fungsinya mengubah petunjuk masa dalam sesuatu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' asalnya petunjuk masa sekarang dengan masa akan datang, tapi bila hadir lam, lam membawa maksud penafian dan dia juga mengubah petunjuk masa dalam fi'il mudhari' daripada masa sekarang kepada masa lepas. Baik, itu sedikit cerita. Jadi ingat, nak nafi benda masa lepas, gunakan lam yang diikuti oleh fi'il mudhari'. Lam yang diikuti oleh fi'il mudhari'. Fi'il madhi ke, fi'il amar ke, tak boleh ada selepas lam. Baik. Laisa Ahmadu mudarrisan lidzalika lam yahdhur ams. Selesai. Baik. Kenapa kamu ingin berjumpa dengannya? Kenapa? Apa dalam bahasa Arab, tuan-puan? Limadha? Limadha. Okey. Kamu ingin. Itu. Kamu ingin. Turidu. Limadha turidu. Apa yang kamu ingin tu? Berjumpa dengannya. Berjumpa. Siapa yang berjumpa ni? Kamu. Kamu. Okey. Limadha turidu, kamu mahu berjumpa. Jadi kita cakap tuqabila, berjumpa dengan nya. Nya tu of course lah, lelaki. Jadi tuqabil. Tuqabilahu. Okey, jadi kita tambah hu di sini. Apa? Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, perkataan dengan, kita pernah dengar apa perkataan dengan ni? Ma'a. Ma'a kan? Ya. Boleh tak kalau kita cakap tuqabil ma'ahu kat sini? Tak boleh. Boleh. Boleh ke tak boleh ni? Perbezaan pendapat lah dengan ulama ni. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dalam tuqabilahu tu dah ada. Ada.
Dah ada Betul, Puan. perwujudan diri anta. Betul. Dalam tuqabil itu dah ada makna dengan. Dan juga qabala yuqabil, jawapan yang lebih straight to the point kita kata qabala yuqabilu bukan fi'il berpasangan. Bila dia bukan fi'il berpasangan, terus sahajalah sambung dengan dia punya objek. Tak perlu kita nak reka-reka sendiri pasangan sebab kita tengok ayat dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu ada dengan, kita pun cari perkataan dengan dalam bahasa Arab, kita cakap ma'a, tuqabil ma'a. Sedangkan salah. Sebab qabala yuqabilu bukan fi'il yang berpasangan. Ingat, topik fi'il berpasangan dan fi'il tidak berpasangan adalah topik yang sangat penting. Kalau fi'il tu tak ada pasangan, kita jangan reka pasangan untuk fi'il itu. Kalau fi'il itu ada pasangan, kita kena guna pasangan yang betul untuk dia. Kalau dia ada pasangan juga, kita kena tengok nak letak objek yang mana satu selepas pasangan dia. Ini adalah satu topik yang penting yang kita sudah pelajari sebelum ini dan kita dah tengok slow-slow satu persatu dalam latihan-latihan kita sebelum ni. Tuan-puan boleh rujuk semula dalam latihan kita dan juga dalam video rakaman kita. Baik tuan-puan. Jadi limadha turidu, kamu mahu, apa yang kamu mahu? Berjumpa dengan. Jadi kat sini, benda yang dimahukan ini adalah tindakan. Apa yang kena buat? Bila dia adalah tindakan dan dia adalah objek, maka dia mestilah fi'il mudhari' dan sebelumnya ada An. an. Limadha turidu an tuqabilahu. Orang tanya kita kenapa fathah kat sini tuan-puan? Kerana ada an di Kerana depannya. ada an sebelumnya. Limadha turidu an tuqabilahu. Baik. Selesai alhamdulillah. Daripada satu ayat ini kita belajar beberapa perkara penting. Pertama sekali berkaitan dengan penggunaan lam dan fungsi lam. Kita guna lam untuk menafikan perbuatan masa lepas. Dia tak hadir semalam, dia tak bangun awal pagi tadi, dia tak pergi sekolah pagi tadi, dia tak pergi masjid semalam, dia tak jual kereta dia minggu lepas, dia tidak pergi ke Kuala Lumpur tahun lepas. Nak menafikan benda-benda tindakan pada masa lepas, semuanya guna lam, lepas tu fi'il mudhari'. Baik. Selesai. Yang kedua, kita tengok berkaitan dengan fi'il yang berpasangan. Fi'il yang berpasangan. Dan seterusnya juga kita ulang kaji sikit berkaitan dengan tindakan yang menjadi objek. Fi'il yang menjadi objek. Ini satu topik yang penting sebab dia akan bagi kesan kepada kita untuk pelajaran-pelajaran yang akan datang. Baik tuan-puan. Sekejap Baik. Nombor yang seterusnya kita pergi kepada nombor 2. Ayat nombor 2 agak menarik juga, panjang juga. Dia tidak berada di rumah sekarang. Dia tidak berada di rumah sekarang. Oleh sebab itu, dia tidak boleh jawab panggilan engkau. Baik. Dia tidak berada di rumah sekarang. Macam mana nak cakap dalam bahasa Arab tuan-puan? Laisa fi al-baiti. Okey. Kalau dia berada di rumah macam mana tuan? Huwa fi al-baiti. Huwa fil al-bait. Huwa fil bait. Okey, kalau dia tidak berada di rumah, kita gunakan laisa. Jadi kita cakap laisa fil bait sekarang. Sekarang Al-ana. 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 Jadi laisa fi al-baiti al-ana. Baik. Oleh sebab itu, Lizalika. Lidzalika dia tidak boleh. Dia tidak boleh. Kita kena ingat perkataan boleh ni banyak jenis boleh. Ada boleh dari sudut dibenarkan, ada boleh dari sudut hukum dan sebagainya yang mana kita akan jumpa nanti ataupun sebahagian yang kita dah jumpa. Sekejap tuan. Dan ada juga boleh yang dimaksudkan adalah boleh dari sudut kemampuan untuk melakukan perkara tersebut. Jadi dia tak boleh jawab panggilan engkau. Maksudnya dia tak mampu nak jawab panggilan engkau. Jadi apakah fi'ilnya?
boleh ni. Yastati'u. Yastati'u. Lam Istata'a yastati'u. Dia tidak boleh. Yastati'u. lam yastati'u. La yastati'u. Lam La yastati'u. yastati'u. Pilihan La. sekarang tuan-tuan. Kita nak guna la yastati'u ke lam yastati'u. Sebelum jawab, kita fikir dulu. La Dia tak yastati'u. boleh ni masa lepas je ke dia tak boleh? Ke sekarang dia tak boleh? Kita pun baca balik ayat ni. Dia tak berada di rumah sekarang. Sekarang ni dia tak dekat rumah. Oleh sebab itu dia tak boleh jawab panggilan kau. Jadi dia tak boleh ni bila? Sekarang ke tak boleh ke masa lepas tak boleh? Sekarang. Sekarang. La Sekarang. yastati'u. Jadi nak guna lam ke la? La. La. La yastati'u. La Kita gunakan yastati'u. la yastati'u. Betul. Jadi lidzalika la yastati'u la yastati'u, dia tidak boleh. Baik, kita buat sesuatu tuan-puan. Dia tak boleh. Apa yang dia tak boleh ni? Jawab panggilan. Jawab panggilan. Jawab panggilan. Tak boleh jawab panggilan. Jawab panggilan ni tuan-puan, jawab panggilan ni adalah benda yang dia tak boleh. Jadi jawab panggilan ni adalah satu Mudarat. Tindakan. Tindakan. satu tindakan. Objek. Dan Tindakan. dia adalah objek, benda yang tak boleh. Jadi dia adalah satu objek dan dia tindakan. Tindakan yang menjadi objek. Dalam bahasa yang lebih mudah, fi'il jadi objek. Bila fi'il jadi objek, maka fi'il tersebut mesti berada dalam bentuk fi'il mudhari' dan sebelum dia ada an. La yastati'u an jawab. Jawab apa dia? Rada Yarudda. yuridu. Yaruddu. Radda yaruddu. Jadi Yaruddu. lepas an ni kita nak guna fi'il apa tuan-puan? Mudhari'. Fi'il Mudarat. mudhari'. Yarudda. Okey, radda yaruddu ni berpasangan ke tak berpasangan? Pasangan. Pasangan. Apa pasangan dia? Ala. 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 Jadi dia tak boleh jawab apa? Tak boleh jawab panggilan telefon. Panggilan. Jadi panggilan ini adalah objek lah. Dia Ya. objek kepada jawab. Okey, panggilan adalah satu benda yang dijawab. Panggilan satu benda yang dijawab. Jadi panggilan tu objek lah. Okey. Sekarang ini radda yaruddu berpasangan dengan ala. Maka apa yang kita nak letak lepas ala ni? Kita letak objek. Objek. Sebab fungsi pasangan-pasangan fi'il, fungsi pasangan-pasangan fi'il ini, fungsi pasangan-pasangan fi'il ni untuk menghubungkan fi'il dengan objek. Kalau fi'il tu ada objek, sebelum kita sebut objek itu, kita kena sebut pasangan dia dulu. So sekarang, yarudda ni maksudnya jawab. So kita nak letak kat sini panggilan lah. Mukalimat. Sebelum kita letak panggilan, kita kena letak Ala. Pasangan. An. dulu. An yarudda ala panggilan kau, kepanggilan kamu. Panggilan ku Arab apa dia tuan-puan? Mukalamat. Tika. Mukalamah. Okey. Saya nak cerita sikit berkaitan dengan mukalamah ni. Saya ambil masa tuan-puan sikit Okey. Perkataan mukalamah ni tuan-puan. Mukalamah. Apakah huruf las dia tuan-puan? Ta marbutah. Huruf las ni kita panggil huruf apa? Ta marbutah. Marbutah. Ta. Dia adalah kok mana pun dia adalah huruf ta lah kan? Ya. Tapi kita panggil marbutah tu maksudnya simpul. Ikat. Ta simpul. Cerita ta simpul ni tuan-puan,
ta simpul ini kalau dia berada di akhir ayat, yes, bentuknya bersimpul. Tapi bila kita nak gabungkan dia dengan ka sebagai contoh, ta simpul ini akan berubah bentuk menjadi macam mana tuan-puan? Dia tak tersimpul lah. Simpulan itu betul. terbuka lah. Dia akan jadi Maka mukalamat taka. macam tu. Asalnya simpul ni. Tapi terbuka lah. Sebab apa? Sebab dia nak gabungkan dengan kaf tu lah. So kita pun tulis. Tergabung lah tu tuan-puan Okay. So dia jadi mukalamah. Huruf ta ini adalah huruf last. Huruf ta adalah huruf last. Huruf last ni macam biasalah. Selagi mana satu perkataan tak duduk dalam ayat, maka huruf last dia kita tak confirm lagi nak letak apa. Kalau dia predicate, of course lah kita letak dia dhammah. Kalau dia objek, kita letak dia baris Fathah. fathah. Jadi any perkataan tuan-puan, selagi mana dia tak duduk dalam ayat, huruf last dia tak kisah nak letak baris apa. Ataupun tak letak baris pun tak apa. Tapi bila duduk dalam ayat, barulah mesti ada baris yang tetap. Baik, jadi selesai cerita berkaitan dengan ta marbutah. Kita pun balik pada ayat kita, panggilan kamu, kita pun jawab muka lama mukalama ka. Okey. Soalan sekarang huruf ta ni nak letak baris apa tuan-puan? Fathah. Kasrah. 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 Okey. Sekarang ni dia jawab apa? Jawab Panggilan. Berarti panggilan adalah Subjek. Subjek. Sorry, benda objek. yang dijawab. Objek. Objek mesti baris apa? Fathah. Fathah. Baik. Ingat, asal objek mesti baris fathah. Kecuali kalau dia objek bagi fi'il yang berpasangan. Macam sekarang. Fi'il radda yaruddu ni berpasangan dengan ala. Ala ni dia termasuk daripada huruf jar yang kita belajar itu. Maka bila ada ala, huruf perkataan lepasnya huruf last mesti berbaris Kasrah. 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 Jadi mukalama Tika. Okey. Baik, jadi tuan-puan, ingat kaedahnya, apabila kata nama isim jadi objek, maka kata nama tu asalnya mesti baris fathah. Kecuali dia objek bagi fi'il yang berpasangan. Bila objek bagi fi'il yang berpasangan, maka dia akan terkesanlah dengan pasangan tersebut. Kalau pasangan tersebut huruf jar, maka perkataan objek tersebut mesti berakhir dengan baris kasrah. Jadi laisa fil baitil an lidzalika la yastati' an yarud ala mukalamatik. Okey? Lidzalika la yastati' an yarud ala mukalamatik. Baik. Selesai 2 ayat, kita pergi lagi. Nombor 3 kita nak buat juga tuan-puan. Tapi kita nak buat separuh. Tadi dia berada di rumah. Macam mana nak cakap dalam bahasa Arab? Kana fil baiti. Kana fil bait. Kana fi Baiti. al-bait. Baik. Kalau nak cakap, okey, kalau kana fil bait ni maksudnya tadi dia berada di rumah. Tadi ni datang daripada mana? Kana itulah. Kalau nak cakap sekarang dia berada di rumah, macam mana nak cakap? Fi al-bait al-an. Okey, kita Sorry, tak nak guna al-an. perkataan al-an. Huwa fi Ya. Huwa. Huwa fi al-bait. al-bait. Huwa fi Al-bait. al-bait. Jadi apabila ada kana, maka kana itu mengubah petunjuk masa daripada masa sekarang kepada masa lepas.
Jadi kita kena ingat di sini berkaitan dengan penggunaan kana. Kana ni bila kita nak cakap sesuatu itu bila kita nak ubah petunjuk masa dalam satu ayat yang tak ada fi'il, huwa fil bait ni ada fi'il tak? Huwa fil bait ini ada fi'il tak? Tak ada Tak fi'il. ada. Cuma huwa fil bait ni bila cakap huwa fil bait maksudnya sekarang dia ada kat rumah. Kita nak ubah petunjuk masa daripada sekarang tu kepada masa lepas. Kita kena gunakan kana. Jadi ingat, kana ni fungsinya mengubah petunjuk masa dalam sesuatu ayat daripada masa sekarang kepada masa lepas. Yang lebih tepat, kana ini fungsinya mengubah petunjuk masa dalam satu ayat yang tak ada fi'il. Daripada masa sekarang kepada masa lepas. Jadi kana ni adalah satu perkataan yang sangat penting untuk kita fahami dengan baik. Dan berkaitan dengan kana ni saya cerita sikit kepada tuan-puan. Perkataan kana pun antara perkataan yang dizalimi juga dalam kalangan pelajar bahasa Arab. Okey. Jadi kebanyakan orang yang tak tahu nak penggunaan kana ni dia tersilap gunalah. Okey. Dia tersilap guna perkataan kana. Saya tak pasti saya dah cerita ke ataupun belum kepada tuan-puan, tapi saya ceritalah sekali lagi. Okey, seorang dia berkawan dengan orang Arab. Dia tanya orang Arab itu, orang Arab itu tanya dia, aina anta? Orang Arab tu tanya dia, aina anta? Kamu kat mana? Dia pun cakap, kuntu fil masjid. Dia cakap, kuntu fil masjid. Kemudian orang Arab tu tanya, sekarang aina anta? Dia duk cakap kuntu fil masjid. Kuntu fil masjid. Jadi orang Arab itu faham tadi dia sedang berada di masjid. Sedangkan orang Arab itu tanya, sekarang ini kamu kat mana? Jadi berlakulah salah faham di situ disebabkan kesilapan penggunaan perkataan kana. Bila cakap kuntu fil masjid maksudnya bukan sekarang. Maksudnya tadi saya berada di masjid. Sedangkan dia tu sekarang sedang berada di masjid. Jadi penting penggunaan kana. Kana ni kita gunakan untuk menunjukkan masa lepas dalam sesuatu ayat yang tidak mempunyai fi'il. Baik tuan-puan. Kita teruskan lagi. Selesai nombor 3. Kita pergi kepada nombor nombor 5. Daripada nombor 5 pun ada beberapa perkara yang kita dapat belajar. Aku tahu bahawa dia tidak menipu semalam. Dia bukan seorang penipu. So sekarang ada 2 ayat lah. 1 ayat, 2 ayat. Kita buat dua-dua. Satu persatu. Aku tahu. So tahu ni adalah perbuatan lah. Cumanya nak guna fi'il madhi ke fi'il mudhari' kat sini tuan-tuan? Madi. Fi'il madhi kerana benda ni Malam. semalam punya. Okey. Sorry. Sekarang dia tak tahu ke? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Mudhari'. Kita gunakan fi'il mudhari'. Saya tahu. Maksudnya sekarang ni saya masih tahu. Okey. Maka kita cakap a'rifu. Okey. Bahawa. Bahawa dalam bahasa Arab apa tuan-tuan? Anna. Nah. Bahawa. Anna. Anna. Okey. Dia tidak menipu. Okey, so kita tahu menipu adalah satu kata kerja. Kadzaba yakdzibu. Kadzaba yakdzibu. Dia tak menipu bila dia tak menipu ni? Semalam. Semalam. Jadi yang semalam ni adalah dia tidak menipu. Dia tak menipu tu yang berlaku semalam.
Jadi kita nak menafikan macam mana perbuatan menipu ni, nak guna la ke lam? Lam. 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 Lam yakzib. Gunakan lam. Maksudnya semalam tu masa tengah kita duduk sembang-sembang tu dia tak menipu. Okey, a'rifu anna dia tak menipu. Okey. Kita lengkapkan sekejap lagi apa yang tak lengkap, cuma kita buat yang ni dulu. Lam yakzib semalam Amsi. amsi. A'rifu anna lam yakzib ams. Baik tuan-puan, apa yang tak lengkap kat sini? Bi Lepas annahu. anda tu ada Bi anna. Okey. Satu aturan yang kita kena ingat dengan baik. Selepas anna tak boleh ada fi'il ataupun benda-benda yang berkait dengan fi'il lah. Lam ke la ke. Okey. Jadi selepas anna tak boleh ada fi'il. Maka apa yang kita kena buat? Macam biasa, kita keluarkan dhamir yang ada dalam fi'il tersebut. Jadi dalam yakzib ni ada dhamir apa tuan-puan? Huwa. Huwa. So huwa ni kita letak dekat Anna. anna. Maka dia jadi anna Hu. annahu. A'rifu annahu lam yakzib ams. Maka selesai kita dengan cantik. Baik. Dia bukan seorang penipu. Bila orang cakap dekat kita tuan-puan, dia ni bukan penipu. Maksudnya dia nak cakap, orang itu tu masa ayat tu diucapkan memang bukan seorang penipu. Semasa ayat tu diucapkan. Jadi nak cakap macam mana ni? Laisa. Laisa kazzab. Laisa Laisa kazzaban. Laisa kadzaban. kadzaban. Okey. Laisa. Okey. Baik tuan-puan. Laisa kadzaban. Soalan. Orang tanya kita tuan-puan. Kenapa kadzaban ni baris fathah ni? Kenapa baris fathah tiba-tiba ni? Adakah sebab bunyi sedap? Bukan. Bukan. Ada laisa. Sebab apa? Kerana dia ada laisa. Laisa. Kerana dia ada laisa di depannya. Okey. Ada predikat. Kerana dia adalah predikat. Aturan predikat ialah tak boleh ada alif lam dan baris akhirnya ialah baris Fathah. fathah. Dia ada laisa. Okey, betul. Baik, terima kasih tuan-puan. Jadi tuan-puan, saya nampak maknanya tuan-puan dah dapat fahami dengan baik berkaitan dengan laisa. Baik. Untuk lebih lengkap, bila orang tanya kita kenapa kadzaban berakhir dengan baris fathah, orang tanya kita jawab pertama sekali kerana dia ialah predikat bagi ayat yang bermula dengan laisa. Kena ada tu. Bagi ayat yang bermula dengan laisa tu kena ada. Dia adalah predikat bagi ayat yang bermula dengan laisa. Sebab kalau predikat bagi ayat yang tak bermula dengan laisa, baris apa tuan-puan? Dhammah. Dhammah. Baris dhammah. Jadi laisa kadzaban. Maka kita jawab kadzaban ini pertama dia adalah predikat. Dan apabila dia predikat, ada dua aturan berkaitan dengan dia. Aturan yang paling asas bagi semua kata nama yang jadi predikat, apa dia? Tak ada alif lam. Tak boleh alif lam. Okey. Yang kedua, khas untuk predikat bagi ayat yang bermula dengan laisa, baris Fathah. fathah. Baik. Kita tahu kadzaban adalah predikat, mana subjeknya? Subjeknya Laisa dalam laisa. Laisa. Dalam laisa. Subjek itu ada di dalam Laisa. laisa. Okey. Jadi subjek itu perujukan dirinya adalah huwa. Huwa. Dia bukan seorang penipu. Jadi dia tu ada kat mana? Dia tu ada dalam laisa. Tuan-puan, struktur ayat yang macam ni sangat banyak berlaku.
Jadi kita kena sentiasa bagi perhatian. Lepas laisa ni aku nak letak baris apa? Kita jangan hafal lepas laisa mesti baris fathah, lepas laisa mesti jangan. Jangan faham macam tu. Kita kena faham. Tengok perkataan lepas laisa tu, dia subjek ke dia predikat? Predikat. Predikat. So dalam keadaan sekarang dia adalah predikat, maka kita letak dia baris fathah. Baik tuan-puan. A'rifu annahu lam yakdzib ams, laisa kadzaban. Laisa kadzaban. Okey, aku tidak berniat membuat kamu marah. Okey. Nombor 6 saya tinggalkan kepada tuan-puan. Okey, tak boleh. Nombor 6 saya kena sebut juga. Aku tidak berniat. Okey. Kita buat sikit saja. Bahagian pertama saja. Aku tidak berniat membuat kamu marah. Dua bahagian saja dia ada dalam ayat ni. Aku tidak berniat membuatkan kamu marah. Baik, sebelum tu kita kena padam sikit atas ni. Dia mengganggu pemandangan. Okey, baik tuan-tuan Fokus kepada dua bahagian ini saja. Aku tidak berniat. Baik. Aku tidak tu tak apalah. Berniat. Berniat ni adalah kata kerja. Bila sebut kata kerja, kita kena tentukanlah nak guna fi'il madhi ke fi'il mudhari' ni tuan-tuan. Bila kita cakap dengan orang, kita cakap aku tak berniat untuk bla bla bla. Maksudnya sekarang ini aku masih Tak berniat. tak berniat. Maka kita gunakan fi'il Mudhari'. mudhari'. Okey. Aku tidak berniat. Jadi kita nak guna la ke lam ni? La. La. La aqsidu. La aqsidu. La aqsidu. Okey. Apa yang saya tak niatkan ni? Apa yang saya tidak bermaksud ni? Membuatkan kamu marah. Membuat kamu marah. Okey. Macam mana nak cakap dalam bahasa Arab? Silakan tuan-puan. Yang ni saya tinggalkan kepada tuan-puan. Tapi saya ada di sini. Sila tuan-puan. Apa jawapan dia? Aghdibaka. An aghdibaka. Hampir tepat. An ughdiba. An An ughdiba. sorry. Aghdibaka. Dhamma. Ughdibaka. Okey. Aghdibaka. Mudhari. Okey. La aqsidu an. Sebab apa kita guna an kat sini tuan-puan? Sebab Sebab dia tindakan. dia Tindakan. Sebab aqsidu ni Tindakan adalah yang satu menjadi kata objek. kerja yang memerlukan objek. Aqsidu adalah kata kerja yang memerlukan objek. Dan objek dia apa? Objek dia adalah fi'il. Fi'il. Apabila objek adalah fi'il, fi'il tu mestilah fi'il mudhari' dan sebelum dia ada an. An. Kita pun cakap ughdibaka. Jadi ughdiba ini adalah fi'il mudhari'. Perujukan diri dia apa dalam ughdiba ni tuan-puan? Aku. Aku. Ana. Ana. Boleh tak tuan-puan bagi satu lagi contoh yang saya rasa kita guna lebih 100 kali. Okey. Lebih 100 kali dah kita guna fi'il tu. Apa lagi fi'il yang bentuk dia, pola dia, wazan dia, pattern dia sama macam ughdibaka. Aghdaba yughdibu. Akhbara. Yukhbiru. Betul. Terima kasih tuan-puan. Yukhbiru. Akhbara yukhbiru. Yukhbiru. Yukhbiru untuk huwa. Kalau ana Ukhbiru. ukhbiru. Jadi la aqsidu, saya tidak bermaksud untuk bagi tahu dia. Contohlah kita ubah ayat ni Saya tak bermaksud pun untuk bagi tahu dia, saya terlepas cakap. Macam mana nak cakap? Saya terlepas cakap tu tak payah cakap lah Arab. Saya tak bermaksud untuk bagi tahu dia. La aqsidu an ukhbiruka.
Ukhbiro. biroka. Ukhbiraka. Ukhbiroka. Beritahu dia. Ukhbiraka. Roha. Sorry, ukhbirahu. Dia cerita dia macam ni tuan-puan. Cerita dia, kawan kita ni bagi tahu rahsia dia kat kita. Lepas tu kita terlepas cakap dekat seorang ni. Lepas tu kita pun explain lah kat kawan kita, saya tak bermaksud untuk bagi tahu dia. So kita cakap la aqsidu an Ukhbirohu. ukhbirahu. La aqsidu an ukhbirahu. Ukhbirohu. Baik, terima kasih tuan-puan. Selesai. Okey. Itulah ceritanya untuk nombor 6. Kita ulang kaji balik sedikit di situ berkaitan dengan pelajaran 6. Pelajaran 6 berkaitan dengan fi'il akhbara yukhbiru. Ustaz, nak tanya siapa ni? Ya puan, silakan. Maksud lam dengan kana tu adalah kita guna pada waktu yang lepas, perkara yang sudah lepas kan Ustaz kan? Lam. Lam dengan kana. Okey, boleh, betul. Maksud dia kita gunakan dua perkataan tu pada peristiwa yang sudah lepas kan Ustaz? Betul. Okey. Untuk lam kita guna fi'il mudhari'. Kalau ada lam mesti kita gunakan fi'il mudhari'. Kalau untuk kana Ustaz dia ada fokus untuk nak guna fi'il madi atau mudhari' ke ataupun kita berpandukan kepada ayat? Untuk kana, bentuk penyata dia, kita memang kena gunakan fi'il madi saja. Kita guna fi'il madi saja. Nanti kita akan belajar macam mana, sekejap lagi kita akan belajar dalam pelajaran 25, macam mana kita nak nafikan ayat yang bermula dengan kana. Dalam pelajaran 25, sekejap lagi. Okay, Ustaz. Lepas tu kita akan buat kesimpulan terhadap apa yang kita dah belajar. Baik tuan-puan, kita ambil satu lagi ayat pelajaran 24, baru kita pergi kepada pelajaran 25. Alright. Okey, dia tidak sakit. Macam mana nak buat ayat ni? Laisa maridan. Laisa maridan. Laisa maridan. Laisa maridan. Maridan. Okey. Mana subjek dalam ayat ni tuan-puan? Di dalam laisa. Okey, dhamir apa? Huwa. Huwa. Baik, maridan adalah predikat. So predikat ada dua aturan. Dua aturan yang sama dalam semua kata nama yang jadi predikat. Tiada Tidak ada alif lam. Yang kedua, khas untuk predikat bagi ayat bermula dengan laisa. Pasti berakhir dengan fathah. Baris fathah. Okey, baik, selesai. Sikit lagi kita ambil. Okey. Saya nak buat yang last ini. Aku tidak dapat beritahu kamu apa yang berlaku semalam. Okey. Ayat ni penting. Dalam ayat ni kita akan ulang kaji balik beberapa topik yang kita dah pelajari sebelum ni. Baik. Aku tidak dapat. Aku tidak dapat ni nak guna fi'il apa? Fi'il mudhari'. Maksud apakah fi'il itu sendiri? lam astati'. Okey. Lam astati'. Istata'a yastati'u. Okey. Aku tidak dapat beritahu kamu. Okey. Aku tidak dapat. Maksudnya sekarang kita baca sampai habis dulu ayat bahasa Melayu. Aku tidak dapat beritahu kamu. Okey, aku tak dapat bagi tahu kamu apa yang berlaku semalam. So yang semalam ni apa? Tak dapat ke? Aku tak dapat tu semalam ke? Ataupun beritahu kamu tu ke semalam? Ataupun apa yang semalam? Apa yang berlaku? Tak dapat beritahu.
apa yang berlaku semalam. Jadi semalam ni apa yang berlaku? Dia berkait dengan apa yang berlaku. Jadi tak dapat ini kita nak cakap sekarang tak dapat ke bila tak dapat ke semalam tak dapat. Sekarang tak dapat. Sekarang saya tak dapat. Cerita dia ni sekarang saya tak dapat nak bagi tahu kamu apa yang berlaku semalam. Jadi semalam tu berkait dengan apa yang berlaku. Tapi tak dapat nak bagi tahu ni sekarang. Saya sekarang ni tak dapat nak bagi tahu apa yang berlaku semalam. Jadi kita nak cakap tak dapat ni guna fi'il apa dan nak nafi guna lam ataupun la. 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 Itu fi'il mudhari'. Gunakan Fi'il La. mudhari'. jadi kita cakap la Yastati'u. Astati'u. 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 Okey, aku tak dapat. Apa yang aku tak dapat ni? Beritahu. Beritahu. Beritahu kamu. Akhbaru. Ukhbiraka. Biroka. Sekarang tuan-puan, sedikit cerita Astati'u adalah fi'il tak dapat dan fi'il yang memerlukan objek. Dan objeknya adalah ukhbira. Biro. Dan objek dia sekarang adalah satu fi'il. Bila fi'il jadi objek, maka fi'il tersebut mestilah fi'il mudhari'. Ukhbira ni fi'il mudhari'. Dan satu lagi, sebelum dia mesti ada An. an. Dan bila ada an, apa kesan pada huruf ta'akhir fi'il mudhari' itu? Kena berbaris. Baris fathah. La astati'u an ukhbiraka. Okey. Aku tak dapat beritahu kamu. Selesai dah. Apa dalam bahasa Arab? Apa? Ma. Ma. Apa pun tulis. Ha. Ma. Berlaku. Berlaku ni apa kod Arab? Hadatha Ada. Ya. yahduthu. Ataupun satu lagi fi'il. Maksud dia sama juga. Hasala yahsulu. Kita gunakan hadatha. Hadatha. Kita nak guna hadatha ke yahduthu kat sini? Hadatha. Hadatha. Sebab Mati. semalam. Semalam. Ma hadatha semalam Amsi. amsi. Ma hadatha amsi. Baik tuan-puan. Siap dah ke ayat kita? Belum. Belum. Apa yang tak siap tu? Sangat. B. Pasangan B itu adalah pasangan bagi fi'il. Para. Akhbaru. Biru. Kita nak letak kat mana dia? Sebelum ma. Bima. Sebelum ma. Okey. La astati'u an ukhbiraka bima hadatha amsi. Jadi daripada sini kita dapat ulang kaji berkaitan dengan penggunaan fi'il akhbara yukhbiru. Akhbara yukhbiru tuan-puan, of course lah, dia fi'il yang memerlukan objek. Bila sebut beritahu, akan ada Orang yang diberitahu. pihak yang diberitahu kepadanya. Amboi, panjang ayat. Okey. Yang kedua, pihak yang diberitahu kepadanya. Yang kedua adalah apa? Objek yang kedua tuan-puan? Apa yang diberitahu? Perkara yang ataupun apa yang diberitahu. Diberitahu. Macam tu. Baik. Jadi, akhbara yukhbiru ni cerita dia bentuknya macam ni. Akhbara yukhbiru. Akhbara yukhbiru. Pasangannya adalah B. B. Sekarang ni tuan-puan, akhbara yukhbiru ada berapa pasangan? Satu. Satu. Objeknya ada berapa? Dua. Jadi maknanya ada satu objek yang akan terima pasangan, ada satu objek yang
Tak terima pasangan. Tak ada Tak terima. pasangan, tak perlu pasangan. Jadi B ni nak letak sebelum objek 1 ke objek 2? Sebelum objek kedua. Sebelum Objek kedua. objek yang kedua. Jadi di sini tuan-puan, kita nampak B ni kita letak sebelum objek yang kedua. Tengok ayat kita. La astati'u an akhbiraka bima hadatha ams. Tugasan kita sekarang adalah mencari mana objek 1 dalam ayat ni. Ka. Objek Ka. 1 adalah Huruf ka. okey. Objek 1 terus bersambung tak dengan akhbara yukhbiru? Tidak. Ya, Yes. Dia sambung Terus je. bersambung. Okey. Objek yang kedua mana? Ma. Ma. Ke. Ma adalah objek yang kedua. Objek yang kedua boleh tak terus bersambung? Tak boleh. Tak boleh. Kena ada pasangan dia. La astati'u an akhbiraka bima hadatha amsi. Jadi tuan-puan, kita nampak macam kita ulang kaji benda yang kita dah tahu daripada pelajaran 6 lagi. Kita nampak macam kita ulang kaji benda yang kita dah selalu buat latihan. Tetapi sebenarnya apa tujuan saya sebut semula di sini adalah supaya kita nampak step-step yang kita kena buat, benda-benda yang kita kena bagi perhatian setiap kali kita jumpa fi'il yang berpasangan. Bila kita jumpa fi'il yang berpasangan, kita kena tengok dia ada berapa pasangan? 1 ke 2? Dia ada berapa objek? Pasangan dia nak letak kat objek yang mana satu? Jadi itu benda-benda yang kita kena bagi perhatian setiap kali kita jumpa fi'il-fi'il yang berpasangan. Setiap fi'il ada aturannya yang tersendiri. Tak boleh nak buat kaedah tetap. Fi'il ini, pasangan ni duduk dekat objek yang kedua. Fi'il ni, pasangan ni duduk kat objek yang pertama. Fi'il ni ada 2 pasangan. 1 duduk dekat objek pertama, 1 duduk dekat objek yang kedua. Jadi tuan-puan, ini adalah perkara-perkara yang sekali lagi saya sebut yang kita kena bagi perhatian, dan perkara ini nampak macam banyak, nampak macam sukar, tapi sebenarnya tuan-puan sudah lakukan latihan dan tuan-puan nampak sendiri benda tu tuan-puan dapat ingat dan pegang dengan baik. Jadi sebenarnya benda-benda ni walaupun banyak, dengan latihan yang kita selalu buat itu, kita akan ingat dan tahu satu persatu aturan. Sebagai satu contoh lah tuan-puan, apa fi'il yang kita dah belajar yang ada dua pasangan dan 2 objek? Of course lah, bila 2 pasangan 2 objek. Apa satu fi'il yang tuan-puan ingat? Simple. Bermula dengan huruf hamzah. 3 huruf. Fi'il Azina. Azina ya'zanu. Azina ya'zanu. Ya'zam. Satu lagi saya nak sebut, oh ya Allah. Azina ya'zanu ni tuan-puan. Kita tulis kat sini. Azina. Barisnya A, na. Okey. Mudhari'nya. Ya'zan. Yang ni kita kena bagi perhatian dengan baik pada huruf zal. Huruf zal dia semasa madhi baris Bawah. kasrah, Kasrah. semasa mudhari' berbaris Das. fathah. Dan kita ulang kaji balik, dia ada 2 objek. Objek yang pertama adalah Li. li. Objek yang kedua adalah B. B. Pasangan yang kedua adalah B. B. So lepas li ni letak objek 1, lepas B letak objek yang kedua. Objek 1 adalah orang yang diberi izinkan kepadanya. Objek 2 ialah perkara yang diizinkan kepada orang tadi. Baik tuan-puan, selesailah pelajaran 24, kita pergi kepada pelajaran 25. Dalam pelajaran 25 tuan-puan, kita nak belajar menafikan ayat penyata yang tidak menggunakan fi'il sebagai salah satu unsur, tetapi ini adalah jenis ayat yang kedua. Bahasa mudahnya adalah dalam pelajaran ni kita nak nafikan ayat yang bermula dengan kana. Okey, tuan-puan boleh tulis balik dekat guna bahasa kita sendiri untuk kita mudah semula bila kita rujuk. Pelajaran 25 kita nak belajar menafikan ayat yang bermula dengan kana. Baik. Ayat kedua. Ini diambil daripada pelajaran 18. Ayat kedua menceritakan tentang perkara lepas, yakni sesuatu yang telah terjadi pada masa sebelum ayat diucapkan
dan tidak lagi terjadi saat ayat diucapkan. Jadi ayat ini dia bermula dengan kana. Sebagai contoh, kana Ahmadu mudarrisan. Ahmad dahulu ialah seorang guru. Dahulu Ahmad ialah seorang guru. Ahmadu mudarrisun, Ahmad ialah seorang guru. Kana Ahmadu mudarrisan, dahulu Ahmad adalah seorang guru. Jadi ana tabib, kuntu tabiban, ana huna, kuntu huna, ana fil bait, kuntu fil bait. Jadi ini saya rasa tuan-puan sudah tahu dengan baik dan kita sudah pun sebut secara sepintas lalu tadi. Apa yang kita akan pelajari melalui pelajaran ini adalah bagaimana kita nak nafikan ayat kana Ahmadu mudarrisan. Baik tuan-puan. Ahmad mudarris. Apa petunjuk masa dalam Ahmad mudarris? Masa sekarang ke masa lepas? Masa sekarang. Kana Ahmadu mudarrisan. Masa lepas. Masa lepas dahulu. Macam mana nak nafikan Ahmad mudarris? Laisa tambah Laisa. Laisa Ahmad Macam mudarrisan. mana kita nak nafikan kana Ahmadu mudarrisan? Lam Itu yang yakun. kita nak belajar Lam. dalam pelajaran ini. Kita gunakan lam yakun. Nombor 4. Untuk menafikan kana Ahmadu mudarrisan. Nombor 4 tuan-puan. Untuk menafikan kana Ahmadu mudarrisan, apa yang perlu dilakukan adalah tukar kana kepada lam yakun. Tukar kana kepada lam yakun. Baik tuan-puan. Maksudnya kita tukar daripada fi'il madhi kana kepada fi'il mudhari' yang terdapat lam sebelum dia. Baik tuan-puan. Fi'il kana, cerita berkaitan dengan fi'il kana sikit. Kana bentuk madhi, bentuk mudhari'nya apa tuan-puan? Yakun. Yakunu. Yakunu. Ya kunu. Okey, baik. Tengok tuan-puan, baris akhirnya baris apa ni? Dhammah. Fi'il mudhari' ni cerita dia tuan-puan. Fi'il mudhari' ni mana-mana fi'il mudhari' selagi sebelum dia tak ada an, dia tak perlu baris fathah. Kekal baris dhammah. Selagi sebelum dia tak ada lam, kekallah dia baris dhammah. Mana-mana fi'il mudhari' kalau tak ada an, tak ada lam, kekal baris dhammah. Baik. Sekarang cerita dia macam ni. Kita nak cakap, kita nak gunakan lam, lepas tu kita nak gunakan yakunu. Ceritanya tuan-puan, kita belajar sebelum ni, fi'il mudhari' yang berada selepas lam. Apa yang berlaku pada huruf akhirnya? Sukun. Baris Sukun. Jadi sukun. Baris sukun. Sukun. Maka kita sukunkan di situ. Betul tak tuan-puan? Ya. Ya. Cuma di sini berlaku sebenarnya ada dua huruf yang berbaris sukun. Dalam bahasa Arab, tak boleh berlaku dua huruf berbaris sukun duduk sebelah-belah, sebelah-sebelah. Salah satunya mesti dibuang. Salah satunya mesti dibuang. Maka huruf mana yang dibuang? Huruf Wow. Wow. Ya. waw. Huruf waw ini dibuang. Maka dia jadilah Yakun. yakun. Jadi kalau orang tanya kita tuan-puan, orang tanya kita ni, yakun ini fi'il apa? Mudhari'. Dia jawab Fi'il mudhari'. mudhari'. Dia pun argue kita lagi. Dia kata, bukan ke fi'il mudhari' yakunu? Mana pergi huruf waw? Kena Memang buang. betul yakunu. Tetapi dalam yakunu tu ada dua baris sukun. Okey. Jadi kita perlu buangkan satu sukun daripada dua sukun tu. Mana Betul. kita buangkan huruf waw jadi yakun. Okey, baik. Terima kasih Puan. Jadi itulah jawapan sebagaimana yang Puan Fajriah sebutkan. Okey, jadi itulah asal usul daripada bentuk lam yakun. Tujuan saya ceritakan di sini adalah supaya kita tahu asal usul lam yakun ini macam mana. Baik. Jadi settle. Macam mana nak nafikan ini cerita secara sekali lalu. Orang tanya kita macam mana nak nafikan ayat Ahmad mudarris? Kita jawab Lam yakun. kita nak nafikan Laisa. Ahmad mudarris. Laisa. Laisa Ahmadu mudarrisan. Nak nafikan kana Ahmadu mudarrisan. Lam yakun. Ahmadu Lam mudarris. yakun Mudarrisan. Ahmadu mudarrisan. Mudarrisan. Okey. Jadi ceritanya di sini kita nampak. Okey.
kita nampak di sini. Inilah ceritanya bagi ayat penyata. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan. Ayat penyata, ada ayat penyata yang guna fi'il. Kan? Ayat penyata ada yang guna fi'il madhi. Ada yang guna fi'il mudhari'. Kalau ayat penyata tu guna fi'il madhi, kita nak nafikan fi'il madhi tu, kita gunakan lam yang diikuti oleh fi'il mudhari'. Kalau kita nak nafikan ayat penyata yang menggunakan fi'il mudhari', kita gunakan lam yang diikuti oleh fi'il mudhari'. Bahasa yang kita guna tadi, kalau nak nafikan masa lepas, gunakan lam diikuti oleh fi'il mudhari'. Nak nafikan masa sekarang dengan masa akan datang, gunakan la yang diikuti oleh fi'il mudhari'. Selesai ayat penyata yang menggunakan fi'il. Ayat penyata yang menggunakan fi'il, ayat yang menggunakan fi'il, ayat penyatanya kita tahu, ayat nafinya pun kita tahu. Ayat yang tak guna fi'il pula. Ayat yang tak guna fi'il, sebagai contoh, Ahmad mudarris masa sekarang. Kita nak nafikannya, kita gunakan Laisa. Kalau nak nafikan ayat tak guna fi'il masa lepas, maknanya digunakan kana Ahmadu mudarrisan. Nak nafikan dia macam mana? Lam. Lam yakun. So lam yakun diikuti oleh subjek dan predikat. Laisa diikuti oleh subjek dan juga predikat. Jadi itulah kesimpulan ringkas berkaitan dengan ayat penyata dan juga ayat nafi. Ayat penyata ada yang guna fi'il, ada yang tak guna fi'il. Yang guna fi'il ada masa sekarang, ada masa lepas. Masa sekarang guna la, masa lepas guna lam. Yang tak guna fi'il ada masa sekarang, ada masa lepas. Masa sekarang nak nafi dia guna laisa, masa lepas nak nafi dia guna Lam yakun. Baik tuan-puan, kita teruskan membaca apa yang ada dalam pelajaran 25. Lam yakun Ahmadu mudarrisan. Maksudnya dahulu Ahmad bukan seorang guru. Lam takun Fatimatu mudarrisan. Dahulu Fatimah bukan seorang guru. Lam takun mudarrisan. Dahulu kamu bukan seorang guru. Lam takuni mudarrisan. Dahulu kamu seorang perempuan bukan seorang guru. Lam akun mudarrisan. Dahulu saya bukan seorang guru. Lam nakun mudarrisan. Dahulu kami bukan guru. Baik. Jadi tuan-puan, nombor 5 ni kita dapat nampaklah maksud struktur untuk setiap semua tu. Nombor 4. Ada kalanya perkataan tadi ataupun perkataan dahulu ataupun perkataan sebelum ini ataupun perkataan pada waktu itu tidak dinyatakan. Okey. Ini semua ni tuan-puan, tadi, dahulu, sebelum ini, pada waktu itu ni, ini adalah antara terjemahan-terjemahan yang kita boleh guna bagi perkataan kana. Okey. Maka ketika itu kita perlu tentukan sendiri sama ada ia merujuk kepada perkara lepas atau masa sekarang. Baik. Nombor 5. Aturan seterusnya berkaitan dengan ayat nafi yang menggunakan lam yakun. Sama juga macam ayat yang menggunakan kana. Subjek berbaris dhammah dan predikatnya berbaris fathah. Sama sebiji macam ayat yang ada kana. Ayat yang bermula dengan kana, subjeknya baris dhammah. Predikatnya berbaris fathah. Okey. Lihat jadual dalam perkara 4 di atas. Nombor 6. Ingat, pelajaran ini adalah ayat nafi untuk ayat yang kedua, iaitu ayat yang menunjukkan masa lepas. Ayat yang tak guna fi'il dan menunjukkan masa lepas. Jadual berikut merumuskan ayat penyata dan ayat nafi yang telah dan sedang kita pelajari. Okey. Zahaba, nafi dia lam yadhhab. Yadhhab, nafi dia la yadhhab. Muhammadun talibun, nafi dia laisa Muhammadun taliban. Kana Muhammadun talibun. Dahulu Ahmad seorang pelajar. Lam yakun Muhammadun taliban. Nombor 7 ini adalah jadual yang paling penting. Daripada nombor 7 ini, kefahaman kita terhadap nombor 7 ni bererti kita faham beberapa topik yang lepas dah disimpulkan dalam nombor 7 ni, dan dia akan beri kesan kepada kita dalam latihan-latihan yang akan datang.
Jadi tak apa tuan-puan, take time sikit untuk kita faham berkaitan dengan ayat penyata dan ayat nafi ini supaya kita akan sendiri manfaat daripada usaha yang kita lakukan. Baik, kita ambil tengok beberapa ayat di sini. Okey. Dahulu Ahmad bukan guru di sini. Macam mana nak cakap dalam bahasa Arab? Lam yakun Ahmadu mudarrisan huna. Okey, jawapannya adalah lam yakun, okey. Ahmadu. Ahmad, sorry. Hmm. Ahmad Mudarrisan. mudarrisan Huna. huna. Okey, baik. Mana subjek dalam ayat ni? Ahmad. Ahmad. Predikatnya? Mudarrisan. Mudarrisan. Okey. Aturan berkaitan dengan subjeknya. Subjeknya mesti baris dhammah. Predikatnya ada dua aturan. Yang biasa, pertama. Tak ada alif lam. Yang kedua. Mesti berbaris dengan fathah. Baris fathah. Fathah. Baik tuan-puan, satu latihan untuk tuan-puan. Dahulu Ahmad bukan guru di sini, lam yakun Ahmadu mudarrisan huna. Tuan-puan buat ayat, dahulu Ahmad guru di sini. Kana Ahmadu mudarrisan. Kana Ahmad mudarrisan huna. Kana Ahmadu mudarrisan huna. Kana Ahmadu mudarrisan huna. Kana mudarrisan huna. Kana Ahmadu mudarrisan huna. Jadi tuan-puan, mana subjek dalam ayat ni? Ahmad. Mudarrisan adalah predikat. Jadi aturan berkaitan dengan subjek dan predikat. Untuk kana, ayat yang bermula dengan kana, ayat yang bermula dengan lam yakun, subjek predikat dia samalah. Subjek dan predikat dia sama. Sebab lam yakun ini pun sebenarnya kana juga asal dia. Jadi subjek dia mesti berbaris dhammah dan predikat dia tak ada al dan berbaris fathah. Baik. Kita baca ayat nombor 2 tuan-puan. Aku telah pergi ke rumahnya minggu lepas. Tapi dia tak ada di rumahnya. Kita nak buat ayat, tapi dia tiada di rumahnya. Macam mana kita nak buat? Okey, tapi dia tiada di rumahnya. Tapi dalam bahasa Arab, Lakin. okey, lakin, okey. Dia tiada di rumahnya. Dia tiada tu bila dia tak ada? Sekarang ke masa lepas? Sekarang. Baca balik daripada awal ayat. Minggu lepas. Minggu lepas dia tak ada. Jadi dia tak ada ni bila? Minggu lepas. Minggu lepas. Minggu lepas. Macam mana? Jadi macam mana ayat yang kita nak gunakan di sini? Lam. Okey. Kalau kita nak cakap dia berada di rumahnya. Cuba fokus pada ayat yang saya tanya. Dia berada di rumahnya. Huwa fil bait. Di rumahnya. Baitihi. Okey. Baik. Wa fi baitihi. Dia tidak berada di rumahnya. Sana. Sekarang. Sekarang dia tidak berada di rumahnya. Laisa. Laisa. Fil baitihi. Okey. Pada masa lepas, dia berada di rumahnya. Dahulu ataupun masa-masa tertentu pada masa lepas, kemarin ke minggu lepas ke bulan lepas ke, dia berada di rumahnya. Kana fi baitihi.
Okey. Masa lepas dia tak ada kat rumah dia. Lam Lam yakun lam yakun yakun fil bait baiti. lam yakun bait fi baitihi. fi baitihi. Lam yakun fi Baitihi. baitihi. Lam yakun fi baitihi. Jadi tuan-puan, kat sini kita nak tulis apa? Lakin Lam lam yakun. yakun fil baitihi. Lam yakun fi bait. Okey, ini jawapan dia. Lakin lam yakun fi baitihi. Jadi Baitihi. nampak tuan-puan? Kita nampak di sini rupa-rupanya 4 struktur ayat ini sangat penting untuk kita kuasai dengan baik. Okey. 1 2 1 2. Ini adalah 4 struktur ayat yang kita kena fahami dengan baik. Dia asal dia 2 struktur ni je. Tuan-puan. Huwa fi baitihi masa Dia. sekarang, kana fi baitihi masa lepas. Mas. Asalnya 2 ayat ni je. Masa sekarang, masa lepas. Tapi ayat ini hasil daripada ayat ini. Dia nak nafi atas tu. Ayat ini pula hasil daripada ayat atas itu. Jadi asalnya 2 ayat saja. Ayat masa sekarang, ayat masa lepas. Huwa fi baitihi, kana fi baitihi. Tapi bentuk huwa fi baitihi bila dinafikan jadi laisa fi baitihi. Bentuk kana fi baitihi bila dinafikan jadi Lam yakun fi baitihi. baitihi. Baik tuan-puan. Jadi itu adalah berkaitan dengan penggunaan kana dan sebagainya. Inilah satu topik yang sangat penting untuk kita hadam dengan baik. Ingat tuan-puan tolong ingat dengan baik. Asal dia 2 ayat ni saja. Dia ayat ni ayat yang tak ada fi'il. Huwa fi baitihi pun tak ada fi'il. Kana fi baitihi pun tak ada fi'il. Cuma beza dia perujukan masa. Huwa fi baitihi sekarang, kana fi baitihi masa lepas. Baik. Seterusnya. Okey. Kita tengok nombor 6. Aku tidak berada di rumah semalam. Aku tidak berada di rumah semalam. Okey. Tuan-puan, kita tak nak lagi buat ayat ni. Kita nak buat latihan lain dulu. Saya berada di rumah. Macam mana cakap dalam bahasa Arab? Ana Fi fi baiti. Fi al-bait. fi al-bait. Ana Fi fi al-bait. al-bait. Okey. Maknanya sekarang saya berada di rumah. Macam mana nak cakap sekarang saya tak ada kat rumah? Laisa fi Lastu fi al fil bait. Lastu. Kita nak nafikan ayat atas ni, kita cakap Lastu. lastu fi al-bait. Baik. Seterusnya kita nak cakap pada masa lepas, mana-manalah masa lepas, tadi ke kemarin ke minggu lepas ke, saya berada di rumah. Ana kuntu fil bait. fi al-bait. Kuntu Okey. fi al-bait. Okey. Nak cakap mana-mana masa pada masa lepas saya tak berada di rumah. Lam Lam yakun lam Lam ya- akun. lam akun. Akun Baik. fil bait. Akun fil al-bait. Lam akun akun fi al-bait. al-bait. Lam akun fil bait. Jadi tuan-puan, sekali lagi kita nampak ana fil bait, asal ayatnya adalah ana fil bait dengan kuntu bait sahaja. Ana fil bait ni masa sekarang, kuntu fil bait masa lepas. Penafian kepada ana fil bait kita gunakan
Lastu, penafian kepada kuntu fil bait kita gunakan lam akun. Okey? Jadi aku tidak berada di rumah semalam. Kita nak guna yang mana satu? Lam Two. akun. Kun. Lam akun. Okey. Lam akun fi al-bait Ams. amsi. Selesai. Lam akun fil baiti ams. Okey. Kenapa kamu tidak beritahu aku? Kenapa kamu tidak beritahu aku sebelum kamu datang? Okey. Ayat ni pun penting juga. Mari kita buat sama-sama. Kenapa? Kenapa dalam bahasa Arab? Limaza. Limaza. Limadha. Selesai. Kamu tidak beritahu aku. Bila yang tidak beritahu ni? Sebelum Bila? Lepas. sebelum dia datang. Sebelum dia Sebelum datang. kamu datang. Jadi kamu dah datang ke belum datang lagi? Belum. Datang. Datang. Sudah datang. Sorry. Sudah datang. Sudah datang. Aku tak ada kat rumah semalam. Kenapa kamu tak beritahu aku sebelum kamu datang? Jadi kamu datang dah ke belum? Sudah datang. Datang. Sudah datang. Okey. Jadi kenapa kamu tak bagi tahu ni bila? Dah berlaku ke sekarang sedang berlaku? Sudah Sudah berlaku. berlaku. Okey. Jadi kita nak cakap gunakan la ke lam kat sini? Lam. Lam. Lam tukhbir. Lam. Lam. Tukhbir. Kamu Tuh. tidak beritahu. Okey. Tu. Kalau lam tukhbir, kamu tidak beritahu. Kamu tidak beritahu saya. Lam tukhbirni. Biruni. Biruni. Ni. Lam tukhbirni. Okey. Birni. Selesai sampai situ. Kita jumpa perkataan sebelum. Sebelum dalam bahasa Arab adalah Qabla. 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 Kita pun baca nota di bawah. Nota 1. Fi'il mudhari' yang ingin diletakkan selepas qabla atau ba'da. Qabla dengan ba'da ni lepas dia kita nak letak fi'il mudhari'. Haruslah bermula dengan an. Yakni mestilah terdapat an di pangkal fi'il mudhari' tersebut. Nota 2. Fi'il akhbara yukhbiru ialah fi'il pasangan. Pasangannya ialah be. Kita guna be ini bila kita ingin hubungkan fi'il dengan perkara yang diberitahu. Dalam ayat ini tidak dinyatakan perkara yang diberitahu. Jadi tuan-puan tidak perlu letakkan be di sini. Baik. Kita fokus kepada nombor 1. Sebelum kamu datang. Kamu datang. Jadi kita nak cakap kamu datang ni, kita pun cakaplah Ti. ta'ti. Ti. Cuma ada satu aturan. Qabla ni pun dia lebih kurang dengan inna dengan anna juga. Selepas dia tak boleh nak ada fi'il directly. Jadi cuma penyelesaian dia adalah dia gunakan An. an. Qabla an ta'ti. Selesai macam tu ke? Tidak. Tak. Sebab ada an, maka huruf ya tu mesti berbaris Fathah. 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 Jadi kalau orang tanya kita kenapa tak tia ni baris fathah, kita jawab sebab ada An. an sebelum dia. Lam akun fil baiti amsi, limadha lam tukhbirni qabla an ta'tiya. Soalan. Orang tanya kita lagi, kenapa huruf akhir mudhari' tukhbir ni, huruf ra ni berbaris sukun? Kita jawab Sebab lam. Penafian lam. sebab Penafian lam sebelum dia. Okey, selesai. Kita tengok satu lagi ayat tuan-puan. Okey. Ustaz, tuan tanya ya. Ya. Kalau tadi kita cakap tuhbir ni qabla, perlu tak kita letak bi-an? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. B kita tak perlu letak. Kenapa? Okey, persoalannya ialah kenapa kita nak letak B? Sebab tak ada perkara. Betul. Akhbara yukhbiru dia berpasangan dengan B. Cuma B tu letak bila? bila ada dua objek. Objek. Sebelum objek yang kedua. Objek yang kedua adalah perkara yang diberitahu. Dalam ayat ni ada dinyatakan tak perkara yang diberitahu? Tak ada. Ada. Tidak ada. Tak ada.
Dia just sebut, kenapa kamu tak bagi tahu aku sebelum kamu datang. Dia tak sebut bagi tahu aku apa. Jadi bila objek itu tak ada, objek kedua tu kita tak nak sebut, maka pasangan yang digunakan untuk sebut sebelum objek yang kedua tu pun tak perlulah disebut. Sebagai contoh, orang bahasa bahasu maksudnya cari. Apa pasangan bagi bahasa bahasu? An. An. Orang tanya kita, adakah kamu telah mencari buku itu? Macam mana bunyi dalam bahasa Arab? Hal Ya. Bahasa. Kamu telah cari? Kamu mencari. Okay. Bahasa. Bahasta. Bahasa. Hal bahasta. Bahasa. Okey, adakah kamu telah cari buku itu? Bahasa. Al-Kitab. Hal bahasta an al-kitab. Cari. Bila sebut cari, sudah tentu ada benda yang dicari. Benda yang dicari ni dalam istilahnya kita panggil dia sebagai Objek. objek. Dan bahasa bahasu ni pasangan dia adalah An. an. Ingat, fungsi pasangan fi'il adalah untuk menghubungkan fi'il dengan Objek. objek. Dalam ayat ni dinyatakan objek? Yes. Buku. Ada dinyatakan objek iaitu buku. Okey, orang tanya kita, adakah kamu telah mencari buku itu? Kita pun nak jawab, saya telah cari. Macam mana kita jawab? Bahasu. Saya telah cari. Ya bahasu. Bahastu. Bahasu. Saya tercari. No, telah cari bahas tu. Kita nak cakap saya telah cari sahaja. Kita tak nak cakap saya telah cari buku itu. So perlu tak kita sebut bahas tu'an? Tak perlu. Tak perlu. Begitu juga dalam keadaan ayat di atas tadi. Barakallahu. Kamu tak bagi tahu saya. Kamu tak bagi tahu saya tentang tarikh ke, tentang perjanjian ke apa, tak ada. Just kamu tak bagi tahu saya. Dia tak sebut objek yang kedua iaitu perkara yang dia beritahu. Maka B itu pun tidak perlulah disebut. Pasangan fi'il hanya perlu disebut kalau objek yang sepatutnya berada selepas pasangan fi'il itu disebut. Kalau nak sebut objek yang sepatutnya berada selepas pasangan fi'il itu, barulah sebut pasangan fi'il itu. Tapi kalau tak nak sebut objek, maka pasangan fi'il itu pun tidak perlu disebut. Baik. Boleh tuan-puan InsyaAllah. Okey. Nombor 7. Adakah dahulu dia kawan kamu? Adakah? Dahulu. Hal. Dahulu dia kawan kamu? Kana Sadiqa. sadiqaka. Hal kana sadi. Huruf qaf nak letak baris apa tuan-puan? Fathah. Fathah. Baris Fathah. fathah. Apa alasannya? Predikat. Sebab dia adalah predikat. Predikat. Mana dia punya subjek? Sadiq. Dalam kana. Ya. Iaitu dhamir Huwa. huwa. Okey. Hal kana sadiqaka? Selesai. Okey. Dahulu dia bukan kawan aku. Macam mana nak cakap? Kalau dahulu dia kawan aku, kana sadiqi. Kan? Okey. Kalau dahulu dia kawan aku, kita cakap kana Sadiqi. Sadiqi. Kana sadiqi. Sekarang kita nak nafikan kana sadiqi. Dahulu dia bukan kawan aku. Lam yakun. Sadiqi. Lam yakun. Lam Yakun. yakun Sadiqi. 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 Lam yakun sadiqi. Selesai.
Lagi, tengok lagi nombor 8. Dahulu saya bukan pelajar di sini. Okey. Macam mana nak cakap dahulu saya pelajar di sini? Kan. Ha? No. Kun Saya. taliban. Kuntu. Kuntu taliban. Kuntu taliban huna. Macam mana nak nafikan kuntu taliban huna? Lam Lam akun. akun taliban. Betul. Ha. Lam akun taliban huna. Baik tuan-puan. Sampai situ dulu soalan. Macam mana nak cakap saya pelajar di sini? Ana taliban. Ana talibun huna. Talibun. Talibun ke taliban? Talibun. 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 Sebab dia adalah predikat kepada ayat yang tak bermula dengan kana ataupun laisa. Baik. Ana talibun huna. Macam mana nak nafikan ana talibun huna? Laisa. Laisa Laisa. taliban. Laisa Huna. taliban. Lastu talibun. Sorry, lastu Lastu taliban taliban huna. huna. Lastu taliban huna. Baik tuan-puan. Okey, bahagian ni saya tinggalkan kepada tuan-puan lah. Bahagian yang kedua tu. Okey. Adakah dahulu pelajaran ini susah? Saya tak nak buat ayat ni lagi. Kita nak buat ayat lain. Okey. Adakah pelajaran ini susah? Adakah pelajaran ini susah? Hal Ada Okey, satu-satu. Sa'bun. Pelajaran ini Hal hadza ad-darsu Sa'bun. 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 Baik. Adakah dahulu pelajaran ini susah? Macam mana kita kena buat? hal kana ad-darsan sorry, Pelajaran hal ini. kana darsu sa'ban. Hadza nak pinjam mana hadza? Hadza Sorry. Ah. darsu. Okey. Hal Hal kana kana. Hal Kana. kana Hadza maksudnya ini ya tuan-puan. darsu sa'bun. hadza ini. Sa'ban. Apa yang kita kena ubah dalam ayat ni? Hal lepas kana tak boleh ada. Kana. Hal Okey, kana itu tak ada masalah. Tak ada. Hadza is kata nama. So tak ada masalah. Hal kana hadha ad-darsu, apa lagi kena ubah? The baris predikat. baris Baris predikat. Jadi Mana ban. predikatnya? ad-dars Sa'ban. Sa'ban. Patah. Sa'ban. Sa'bun ini kena ubah menjadi sa'ban. sa'ban. Hal kana hadha ad-darsu sa'ban. Selesai. Okey. Baik, kita nak yang tu betul. Kita buat ayat ni pula. Pelajaran ini tidak susah. Pelajaran ini tidak susah. Laisa sa'ban. Haza darsu laisa sa'ban. Laisa hadha ad-darsu okey. Sa'ban. Laisa hadha ad-darsu sa'ban. Okey. Laisa hadha ad-darsu sa'ban. Pelajaran ini tak susah. Macam mana nak cakap pelajaran ini susah? Haza darsu Hadza darsu sa'bun. Darsu sa'bun. laisa sa'ban. Sa'bun. Pelajaran susah. Hadha ad-darsu sa'bun. Hadha ad-darsu sa'bun. Jadi penafian kepada okey, kita buat ayat ni Macam mana kita nak paste? Tak boleh paste sekejap Okey. Kita paste di sini. Di situ. Okey. Hadha ad-darsu, kalau ayat ni macam ni apa yang kita kena ubah?
kita kena baris dia. Okey, hadha ad-darsu sa'bun. Hadha ad-darsu sa'bun. Penafian dia laisa. Laisa. Hadha ad-darsu sa'ban. Okey. Kalau kita nak cakap dahulu pelajaran ini susah. Kana haza ad-darsu sa'ban. Kana hadha ad-darsu sa'ban. Macam mana nak cakap dahulu pelajaran ini tak susah? Lam yakun lam yakun haza ad-darsu sa'ban. Okey. Jadi kita cakap kat sini kita nak cakap ni. Dahulu pun tidak susah. Jadi kita cakap lam yakun Lam yakun sya'ban. lam yakun Sa'ban. sa'ban. Dahulu pun dia tak susah. Jadi mana predikat? Predikatnya adalah Sa'ban. sa'ban. Subjeknya mana? Dalam yakun, iaitu dhamir huwa. Huwa ni dia. Dia ni merujuk kepada apa? Pelajaran. Pelajaran. Merujuk kepada ad-darsu itu. Jadi tuan-puan, selesailah perbincangan kita pada malam ini. Saya harap latihan-latihan yang kita tak buat lagi dan juga latihan-latihan yang kita dah buat itu tuan-puan dapat ingat dengan baik, dan yang kita tak buat lagi tuan-puan dapat lengkapkanlah. Paling penting kita kena ingat mana tadi nombor 7 tadi, ini nombor 7 ni. Ini adalah satu jadual yang paling penting, iaitu kita kena ingat kita ada dua jenis ayat sekarang tuan-puan yang kita dah belajar. Pertama ayat penyata, yang kedua ayat nafi. Pertama ayat penyata, yang kedua ayat nafi. Ayat penyata, ayat nafi ni tak payah fikir pun tak apa. Ayat nafi ni dia asal daripada ayat penyata. Kita ingat ayat penyata, kemudian kita kaitkan ayat penyata tu dengan ayat nafi. Baik tuan-puan. Tengok ayat penyata. Sekarang kita ada ayat penyata, dan ayat penyata ada dua jenis. Ada ayat penyata yang ada fi'il, dan ada ayat penyata yang tak ada fi'il. Bagi ayat penyata yang ada fi'il, kalau fi'il madi, nak nafi dia kita gunakan lam diikuti oleh fi'il mudhari'. Kalau fi'il itu fi'il mudhari', kita nak nafikan dia, kita gunakan la. Sebagaimana tuan-puan dapat tengok ni, la yang diikuti oleh fi'il mudhari'. Baik. Itu simple. Kalau ayat itu ada fi'il, simple lah. Nak nafi fi'il madi guna lam, nak nafi fi'il mudhari' guna la. Kalau ayat penyata tu tak ada fi'il, ayat penyata yang tak ada fi'il ni pun ada unsur masa juga. Yang tak ada fi'il, kalau masa sekarang Ahmad mudarris. Kalau masa lepas kana Ahmadu mudarrisan. Nak nafikan Ahmad mudarris guna apa tuan-puan? Laisa. Laisa. Nak nafikan kana Ahmadu mudarrisan, kita gunakan Lam yakun. lam yakun. Jadi itu saja tuan-puan apa yang kita pelajari pada malam ini pada pelajaran 24 dan pelajaran 25. Sebenarnya pelajaran 25 ni adalah satu penggulungan kepada apa yang kita dah pelajari, bermula daripada pelajaran 17 ke 18 ke 19 macam tu. Kita mula belajar berkaitan dengan ayat penyata. Kita ada ayat yang bermula dengan kana dan sebagainya tu. Pelajaran 25 ini adalah kesimpulan kepada apa yang kita pernah pelajari sebelum ini. Jadi saya harap tuan-puan dapat ingat ayat penyata. Ayat penyata sekali lagi saya ulang, kita ada ayat penyata yang guna fi'il dan tak guna fi'il. Yang guna fi'il, kalau nak nafikan fi'il madi gunakan lam, nak nafikan fi'il mudhari' gunakan la. Kalau nak nafikan ayat penyata masa sekarang, kita guna laisa. Nak nafikan ayat penyata masa lepas, kita gunakan lam yakun. Terima kasih tuan-puan. Itu sahaja yang kita dapat bincang pada malam ni. Seterusnya saya buka kepada tuan-puan untuk bertanya kalau ada beberapa soalan. Silakan tuan-puan.